Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam Ahli Jurukuasa Surau Al-Murabbitin, seterusnya para asatizah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Khabar semua tuan-tuan. Baik. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita mengungkap rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah di atas segala perkara, segala perkara nikmat yang telah diberikan kepada kita, kehidupan yang telah dikurniakan kepada kita, segala-galanya lah nikmat yang zahir dan juga yang batin, yang jelas dan yang tak nampak. Semua itu kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, sebelum tu share sikit lah kan, tiga perkara kan. Menunggu solat itu pahalanya seperti orang yang sedang bersolat. Sekali lagi saya ulang, menunggu solat itu pahalanya seperti orang yang bersolat. Jadi kalau kita datang awal, kita tunggu solat, sepanjang kita tunggu itu pahalanya macam kita sedang bersolat. Kita tunggu berapa minit? 10 minit kan? Datang awal 10 minit. Jadi pahala dia tu macam kita bersolat selama 10 minit. Jadi ada beberapa keadaan lah. Yang pertamanya, orang yang tadilah tengok jam, dah lagi 10 minit kan? Dah siap-siap nak dekat waktu ni, siap-siap betul nak pergi surau, nak pakai kasut. Tengok lagi 10 minit lagi baru nak azan. Tak apalah, pergi juga kan? Jadi sepanjang dia tunggu 10 minit itu, pahalanya seperti orang bersolat. Ataupun orang yang tengah bawa kereta kan, yang tengah atas jalan, nak masuk zuhur dah ni kan, nampak masjid, okey kita berhenti kat masjid. Tapi berhenti kat masjid tu belum masuk lagi kan, belum masuk lagi. Jadi lagi 15 minit masuk. Tak apa, kita tunggu. Sebab kalau kita jalan kan, kita tak tahu jumpa masjid mana, kita tunggu. Jadi sepanjang dia tunggu itu, pahalanya seperti orang yang bersolat. Itu keadaan yang pertama lah. Keadaan yang kedua adalah orang yang macam biasanya maghrib dengan isyak lah. Waktu-waktu lain tu jauh sangat, subuh dengan zuhur tu jauh sangat. Nak tunggu daripada subuh sampai zuhur tu macam lama sangat kan. Tapi biasanya antara maghrib dengan isyak kan. Kadang-kadang ada kuliah lah, boleh lah, dongah lah sikit. Ada kuliah sampai maghrib kan. Jadi dia pun dongah kan, boleh solat isyak tahu kan. Ni kalau balik ni tak datang lah ni kan, esok lah tu kan, adik ni tak datang lah. Jadi dia tunggu. Jadi pahala sepanjang dia tunggu itu seperti dia bersolat kan? Jadi di antara maghrib dengan isyak tu lagi lama lah kan, lagi lama kan? Kalau solat semua mungkin dalam sejam kan, tak sampai 50 minit kan, lebih kurang 50 minit. Jadi pahala dia panjang. Kenapa saya kata macam tu? Sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, dia kata, la yazalu ahadukum, sentiasalah kamu itu ataupun sentiasalah seseorang kamu fi salatin, dalam keadaan salat, madamatis salatu tahbisu, selagi mana salat itu yang menghalangnya, la yamna'uhu ay yanqaliba ila ahlihi illa salah. Tidak ada benda yang menghalangnya daripada dia balik kepada keluarganya kecuali salat. Jadi dia tak ada apa yang menghalang dia tunggu tu sebab salat dia. Jadi yang tu Nabi kata sentiasalah orang itu di dalam keadaan salat. Mazala ahadukum fi salah, sentiasalah seorang kamu itu dalam keadaan salat. Tapi kalau dia tunggu lepas tu, ni memang kuliah ni pun nak datang ni, dapat dah dua kan. Satu tunggu nak salat, satu lagi nak dapat ilmu. Jadi dapat dua kelebihan di situ. Betul. Lagi satu perkara ni,
apa ni, tengah hari tadi lah kot saya share video saya, share video di Facebook tu lah kan. Jadi tentang apa ni, kita ni imam tuan-tuan di pasal tu lah, maksudnya apabila habis sahaja salat, maksudnya kita habis imam salat jemaah, imam dia pusing, dia pusing. Maksudnya saya cerita pasal benda tu lah, saya share lah video tu kan. Tetapi realitinya, tapi benda ni biasa untuk orang yang mengetahui sunnah, yang dengan salafi semua ni, ini adalah perkara yang makruf lah. Maknanya apabila habis salat, dia akan pusing sama ada kanan atau kiri ataupun menghadap, biasalah tu. Tetapi realitinya di Malaysia kita tak nampak lah benda tu, terutamanya di dalam dua salat, iaitu salat maghrib dan juga salat subuh. Maghrib dan subuh ni tak nampak, sebab mereka berpegang dengan ada satu hadis. Hadis itu sanadnya mursal lah, majoriti mengatakan mursal, maksudnya tak sampai kepada Nabi. Bukan tak sampai, maknanya mursal itu apabila tabi'in, last kali orang yang dapat hadis tu tabi'in. So tabi'in kata, dia mesti kata sahabat, dia ambil daripada sahabat, lepas tu sahabat ambil daripada Nabi, macam tu. Tapi mursal ni dia langkau satu, dia langkau sahabat. Dia kata tabi'in tu kata daripada Rasulullah, jadi itu dipanggil hadis mursal. Jadi hadis mursal tu bunyi dia macam mana? Yang tu lah pasal maghrib dengan subuh tu tadi, iaitu man qala qabla an yansarifa min salat, qabla an yansarifa wa yusni rijlahu min salatil maghribi was subhi wa qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis 10 marrat, 10 kali, kutiba lahu kada wa kada. Maknanya siapa yang membaca sebelum dia bangkit ataupun dia ubah kaki dia, siapa yang baca sebelum dia bangkit ataupun dia ubah kaki dia, sebagian riwayat qabla ayyatakallam, sebelum dia bercakap, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali ditulis kepadanya 10 kebaikan, dijauhi, dipadam badannya 10 dosa, 10 kejahatan. Jadi banyaklah dia punya tu. Tapi hadis itu sedikit diperbincangkanlah di kalangan ulama. Jadi mereka berhujah, maksudnya maghrib dan isyak memang imam akan straight pandang dan dia akan zikir. Kalau tuan-tuan perasan solat di mana-mana kan, selain daripada sinilah, maknanya sini tak dengar kan. Solat di masjid mana-mana kan, dia orang akan baca yang tu, la ilaha illallah wahdahu la syarika. Jadi imam ni straight pandang depan sampai habis, ataupun habis baca 10 kali tu baru dia pusing. Jadi untuk perkara ni ada 3 benda. Ada 3 benda. Pertama sekali, macam mana Nabi solat, sebab Nabi solat sehari 5 kali. Jadi macam mana Nabi SAW solat, habis dia solat, dia buat apa? Dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi SAW dia kata lam yaq'ud illa miqdar, kecuali pada kadar sampai Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, sampai itu je. Maknanya Nabi ni tak akan duduk dekat situ melainkan kadar tu sahaja, lepas tu dia mesti beralih, pusing, bangkit dan sebagainya. Itu riwayat Aisyah. Jadi asalnya adalah dia tak boleh lama sangatlah, Okey, ada hadis yang kedua. Hadis yang kedua adalah hadis daripada Samurah bin Jundub, dalam Sahih Bukhari juga, iaitu Nabi dia kata bahawa idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan, apabila dia salat satu salat, bila dia habis satu salat, aqbala alaina biwajhihi, Nabi SAW akan pusing menghadap kami dengan mukanya. Maknanya kalau ikut Samurah bin Jundub punya riwayat tadi, maknanya Nabi terus pusing tanpa baca apa-apa, terus pusing macam tu. Jadi Aisyah tadi kata dengan, tapi Allahumma antas salam tu pun tak jauh tuan-tuan, maknanya astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lepas tu dia akan beralih lah daripada kedudukan asalnya. Okey, jadi yang kita nak cerita tadi, jadi dia ada 3 benda kita nak petikai kat sini, tentang amalan lepas maghrib dan lepas subuh, yakni imam akan baca la ilaha illallah 10 kali tanpa menghadap makmum tu.
Yang pertamanya, Nabi tak buat macam tu. Walaupun ada hadis Nabi tak buat macam tu. Jadi konteks dia bukan konteks salat jamaah lah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah hadis itu sendiri. Mahallun niza' ataupun asas ni kita punya perselisihan itu adalah pada hadis yang siapa yang baca 10 kali itu dipadam. Hadis itu sendiri, la ilaha illallah 10 kali itu kan. Hadis itu sendiri ada yang menghasankan hadis itu, ada kata hadis ini hasan, tetapi majoriti mengatakan hadis ini dhaif. Sebab apa dhaif? Sebab saya kata tadi mursal. Daripada Syahr bin Hausyab kepada Abdul Rahman bin Ghanim itu, Abdul Rahman bin Ghanim dia terus kata qala Rasulullah. Jadi mursal, maknanya tidak ada sahabat di antara itu. Jadi bila mursal adalah kategori dhaif. Dan apabila dia dhaif, dia kita tak berhujah dengannya. Jadi yang pertama tadi Nabi tak buat, yang kedua hadis yang dia orang pakai pun adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Dan yang ketiga, kalaulah kita pegang juga hadis yang tadi tu baca 10 kali tak payah alih kaki, tak payah apa tu. Kalaulah kita pegang pun hadis itu hasan, hadis itu tidak ada mengkhususkan imam pun. Dia tak khususkan, dia tak kata pun imam mesti buat macam tu, tak. Jadi konteks dia berbeza lah, bukan dalam solat jemaah. Mungkin dia kata tentang makmum, mungkin dia kata orang yang solat seorang-seorang. Okey, jadi orang kata hadis dhaif, tapi dia bukan terlalu dhaif, tak. Dia dhaif ringan lah, tetapi asasnya tu dia tak sama dengan kebanyakan hadis. Tak sama. Okey, jadi itulah maknanya apa yang jadi dia orang ni pun masa saya khutbah, saya share dekat Facebook tu, jadi ramailah. Ini ada pendapat ni tak boleh. Kita dah bagi tahu hadis tu hadis mursal kan. Jadi dia orang tak boleh dia orang tak boleh terima sebab sekian lama diamalkan, tiba-tiba kita datang petikai, orang tak boleh terima kan. Betul lah. Susah nak terima benda-benda yang baru, bukan benda yang baru sangat. Benda ni dah lama kan, dah lama semua dia ubah tradisi. Okey, jadi itu antara benda lah saya nak share lah. Maknanya beberapa perkara. Jadi kita maknanya habis saja solat, kalau imam dia akan pusing lah, dia akan pusing. Kiri kau, kanan kau, menghadap kau, tak apa. Sebab apa? Antara hujah dia adalah orang mukmin tidak boleh membelakangkan mukmin lain. Maknanya kalau ada orang panggil kita, Fahmi, kau nak pergi mana tu? Alah, nak pergi Kodai. Kita tak pandang pun dia kat belakang tu, kita tak boleh. Kita mesti pusing kan. Tak ada adab kan. Orang mukmin tidak membelakangkan mukmin yang lain, kecuali dalam salat lah. Illa dia panggil daruratus salat. Kita salat tu, salat memang takkanlah nak pusing, batal lah salat tu kan. Jadi memang itu darurat dia. Jadi habis salat, habislah darurat tu, jadi tak boleh pandang belakang. Juga imam kalau dia tak beralih, boleh jadi kalau masjid besar masjid besar tu kan, orang belakang tak tahu ni dah habis ke belum ni tengah tahiyat ni, dia pun masuk kan. Sedangkan imam tu depan dah idah Allah seorang-seorang kan. Jadi tak boleh, dia kena alih, dia kena tukarlah sikit kedudukannya. Lepas salaman. Okey tuan-tuan, jadi kita nak masuklah kitab kita ni. Saya share ni supaya boleh melambatkan sikit masa, supaya tak payah baca banyak dah. Okey, jadi kita nak sambunglah kitab kita hari itu berkenaan dengan kita tak masuk lagi hari itu, kalau tak silap kita tak masuk lagi tulisan Syekhul Islam Ibn Taymiyah itu sendiri di dalam Syarhul Aqidatil Wasitiyah, Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah ni tak masuk lagi. Kita baru mukaddimah tadi. Mukaddimah itu ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Dia terangkan dulu sebelum masuk di dalam mukaddimah. Jadi kita nak terus kepada tajuk mukaddimah. Tuan-tuan kalau buka kitab Arab tu, dia tulis apa tajuk dia? Mukaddimah. Ni habis mukaddimah. Banyak juga saya tengok buku ni dah berbaris ni. Dan ni buku Marin ni, Haji Osman bagi kat saya. Jadi dah jauh jugalah. Okay, kita nak patah baliklah kitab ni kan. Kita start balik daripada awal. Jadi kalau kita tengok itu
Okey, dia pada muka surat Syarhu Muqaddimati Ibni Taimiyah. Syarhu Muqaddimati Ibni Taimiyah. Syarah Muqaddimah Ibni Taimiyah. Kita nak start dekat situ lah. Okey, jadi saya nak buat, saya rasa sebab saya tengok kitab Melayu ni dengan kitab Arab ni, kitab yang saya pakai ni kan, Syarah Aqidah Wasithiyah ni, dia memang terjemahan sebiji daripada Arab ni, sebiji. Cuma Arab bila tengok tebal kan. Jadi bila terjemah jadi bahasa Melayu tu dia jadi tebal lah sikit. Sebab orang tu akan terjemah lah. Kadang-kadang satu perkataan Arab tu dia jadi sampai 2-3 perkataan Melayu. Jadi dia makin lama makin banyak, jadi tebal lah sikit. Tapi saya rasa pakai kitab Melayu lah kot. Dia kalau kita belajar ni untuk dapat bahasa Arab, yes, very good lah. Belajar untuk kita belajar bahasa Arab ni, bagi atas, bagi bawah, kau ni fa'il kau, maf'ul kau, apa kan, bagus. Tapi kalau kita nak dapat isi dia jadi lambek sikit lah. Sebenarnya apa bodoh kita belajar tadi kan, bagi atas, bagi bawah, lalu kita pun tak tahu apa isi jadi tak sampai. Tapi tak apalah, kalau tuan-tuan pakai kitab Arab tu, kita berada pada Syarhu Muqaddimati Ibni Taimiyah. Okey, jadi lepas kita bincang pasal 3 jenis tauhid yang dibahagikan para ulama. 3 jenis tauhid ini mungkin adalah pembahagian yang paling baiklah, paling baiklah. Yang lain pun baik juga kan, tapi yang ni mungkin yang terbaiklah. Okay, kita dah kenal, kita nak terus masuk kepada Muqaddimah Ibn Taimiyah. Penulis rahimahullahu berkata, jadi perkataan penulis, saya buka je kitab Arab. Dia ada dua, rahimahullah dengan radhiyallahu anhu. Apa beza tuan-tuan? Kadang-kadang kita dengar rahimahullah kan, rahimahullah dengan radhiyallahu kan. Radhiyallah kita tak sebut melainkan sahabat kan, sahabat kita sebut radhiyallahu anhu kan. Tapi kalau selepas sahabat kita sebut orang Islam yang meninggal ke, rahimahullah kan, ataupun rahimallahu lah, rahimahullah lah kan. Okey. Penulis rahimahullahu berkata, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Okey, jadi tuan-tuan kalau tengok tu teks tu, kita nak fokus bila kita kena jelas kitab ni yang tebal-tebal sangat ni. Sebenarnya Ibn Taimiyah tulis 15 helai. Ibn Taimiyah tulis 15 helai. Lepas tu syarah dia ni, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ni, dia setiap perkataan Ibn Taimiyah tu dia syarahkan. Bismillah, bismillah tu apa? Ar-Rahman tu apa? Ar-Rahim tu apa? Jadi sampai 5 muka untuk Bismillahirrahmanirrahim tu sahaja. Jadi sebab tu syarah tebal. Apa ni? Jadi kita akan tengok juga macam tu, tapi kita taklah baca semua. Kita tak baca semualah. Tapi kita tengok juga. Perlahan lah kita baca tu. Kita belajar tu perlahan. Tapi kalau kita pakai kitab Arab tadi lagi perlahan lah. Kan, berhenti pula kan, apa maksud dia kan. Apa tadi? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi bila kita terjemahkan bismillahirrahmanirrahim, antara kesalahan dia, orang akan sebut dengan nama Allah yang Maha Pemurah, betul? Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi perkataan dia yang pertama sekali bukan pemurah. Ar-Rahman tu tak ada kena-mengena dengan pemurah. Rahman, sayang. Itu perkataannya. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua perkataan yang sama. Tak apa, nanti kita tengok. Jadi kalau kita nak terjemah betul lah kitab ni dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Okey lah. Okey, memulai dengan basmalah adalah tradisi ulama dalam menyusun buku. Hal itu demi meneladani kitabullah di mana Allah menurunkan basmalah di awal setiap surah dan juga bersandar kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi setiap surah ada bismillah. Cuma kita baca ke tidak bismillah? Kita baca. Cuma dalam solat sir itu sahaja. Kita sir di dalam solat. Kita tak dengar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Maknanya kita sirkan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Macam tu Cik Imam buat tadi lah kan. Okey, mengenai i'rab,
kat situ ada perkataan i'rab kalau yang pakai kitab Arab, i'rab. Okey. Mengenai i'rab makna dan keterkaitan basmalah telah banyak dibahas para ulama, dan pandangan paling bagus dalam hal ini adalah bahawa ia berkaitan dengan fi'il, kata kerja. Okey. Jadi dia macam ni. Maksud dia adalah ayat tu Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tu sebenarnya tak lengkap tuan-tuan. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang, pengasih lagi Maha Penyayang. Macam kita kata, dengan sebuah kereta yang cantik lagi baru. Habis ke ayat kita tu? Tak habis kan? Jadi apa maksud kau? Aku dengan kereta yang cantik lagi baru ni, aku naik. Yang tu baru boleh, yang tu boleh faham. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dia kata muta'alliq, berkaitan dengan fi'il. Maksudnya selepas bismillah itu ada perbuatan yang dihazafkan, dimahzuf, maknanya dipadam. Perbuatan itu dipadamkan. Kenapa dipadamkan? Dia bergantung dengan orang yang nak buat. Dia bergantung. Contohnya kalau orang itu baca Bismillahirrahmanirrahim, sebelum dia baca buku, maknanya dengan nama Allah yang Maha Pemurah, aku baca buku. Kalau dia makan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku makan. Maksud dia macam tu. Jadi perbuatan itu dihazafkan, dia akan balik kepada orang yang buat tu. Dia buat apa? Yang tu maksud dia. Yang tu dah maksud i'rab. Dia kata yang berkaitan muta'alliq bi fi'lin mahzuf. Maksudnya dia berkait dengan perbuatan yang dipadam. Okey, jadi yang keduanya, ayat tu juga, ayat tu sebenarnya kalau ikut struktur salah. Struktur tu kalau dalam bahasa Melayu salah kan. Patutnya aku menaiki dengan macam itulah. Maksudnya aku membaca dengan nama Allah. Sepatutnya aku membaca dulu, barulah dengan nama Allah. Aku membaca kitab ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Tetapi bila kita kata bismillah dulu, lepas tu baru perbuatan. Kenapa? Sebab dalam bahasa Arab, apabila kita depan dan belakangkan, dia memberi maksud sesuatu. Macam maksud dia apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu maksud dia lain dengan walillahil hamd. Walillahil hamd. Jadi dia membawa maksud yang pertama, dia panggil takkid ataupun taukid, menguatkan. Menguatkan. Okey, jadi itu maksud dia pertama. Jadi maksud dia, aku tidak akan membaca melainkan dengan nama Allah. Dia macam menguat. Kalau kita letak bismillah dulu kat depan, fi'il kat belakang, aku tidak akan baca melainkan dengan nama Allah. Tapi kalau kita kata aku baca dengan nama Allah, kita start dengan aku baca dulu, maknanya dia tak sekuat yang tadi. Tak kuat dengan kita depankan bismillah tu dulu dengan yang pertama tadi. Okey, itu pertama. Maksudnya kalau kita dahulukan bismillah di hadapan, maknanya dia memberi makna taukid. Okey. Dalam kitab tu dia apa? Tak ada. Kitab tu rasanya dia tulis al-hasar, batas. Batas. Okey. Kita Arab lah. Okey, yang kedua, kenapa kita dahulukan nama Allah baru buat. Dengan nama Allah aku baca, dengan nama Allah aku tulis, dengan nama Allah aku makan. Sebab kita mengambil berkat dengan nama Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Jadi kalau ada nama Allah, kita dahulukan Allah. Macam itulah keberkatan. Okey, iaitu dia syarahkan tentang bismillah tadilah. Bismillah, kenapa ayat tu macam tu? Apa maksud ayat tu? Ayat tu tak lengkap kan. Jadi beberapa benda kita kena clear. Bismillahirrahmanirrahim yang kita dah baca tu, ayat tu tak lengkap. Bagaimana dia dilengkapkan? Terhadap perbuatan kita selepas tu. Jadi kita baca bismillah, Nabi wudu kan, Nabi suruh baca bismillah, bismillah tawaddu maksudnya. Jadi bismillah dengan nama Allah tak lengkap ayat tu. Kita berwuduk itu adalah aku berwuduk. Okey. Alright. Okey, yang kedua, bismillah settle, Allah tadi. Okey, Allah ni panjang sikit cerita ni. Okey, Allah ada dua perbahasan tentang perkataan Allah. Di kalangan ulama bahasa maknanya mereka katakan Allah itu memang perkataan itu jamid. Perkataan itu
tidak ada asal, dia memang Allah. Allah. Dan ulama yang kedua pula kata Allah itu mushtaq, maknanya dia diambil daripada perkataan lain, iaitu perkataan ilah. Ilahun, dia bubuh alif lam, lepas tu dia buang hamzah yang pertama, jadi Allah. Patutnya al-ilah buang i tu, Allah terus, Allah. Okey. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mensyarahkan kitab ni, dia lebih setuju pendapat yang kedua, datang daripada perkataan ilah. Tapi orang yang kata Allah itu perkataan asal pun hujah dia pun kuat. Sebab apa? Dia maksudnya dia bukan ambil daripada mana-mana perkataan. Sebab sebutan Allah. Dia kata Allah, tak ada perkataan dalam dunia ni yang kita sebut macam tu, tak ada. Melainkan Allah. Kenapa jadi Allah? Sebab ada lam dua kali, lam tu alif lam tu dua kali. Okey. Jadi sepatutnya dia jadi al. Kalau bahasa Arab dia tak bunyi al, yang tu dia Allah contohnya. Allah lah, dia tak bunyi Allah. Tapi perkataan itu, jadi hujah orang yang kata perkataan ini asal Allah pun kuat juga. Tetapi kebanyakan ulama bahasa mengatakan dia diambil daripada perkataan ilah. Ilah. Apa maksud ilah? Ilah membawa makna makluh, yang disembah, dima'bud, makluh. Dia banyak ilah ni. Ilah ni kalau dalam cinta dalam bahasa Arab tu ada 10 tingkat. Ilah ni yang ke-9, yang ke-10 macam tu. Maknanya cinta yang tinggi, yang sangat-sangat tinggi lah, level dia tinggi. Ada juga kata aliha. Aliha itu maknanya apabila kita dah tak tahu nak pergi mana, kita akan pergi kepada dia. Itu maksud aliha. Yang tu maksud ilah. Okey, jadi Allah perkataan yang seterusnya, Allah setelah. Okey, juga saya nak bagi tahu tentang Allah ni. Allah juga, maksudnya kalau ikut saya punya pembacaan ni, dalam nama-nama Allah, walillahil asmaul husna, nama Allah ada banyak yang kita tahu ada 99. Dalam nama-nama Allah tu ada nama Allah yang paling agung, dipanggil Ismullahil A'zam. Ada hadis yang beritahu tentang nama Allah yang paling agung. Okey. Hadis yang beritahu tentang nama Allah yang paling agung, hadis tu berbunyi daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tak ada dalam buku tuan-tuan. Ismullahil a'zamu fi suwarin minal Qur'ani salas. Nama Allah yang paling agung daripada dalam surah-surah daripada Al-Quran ada 3. Yang pertama Nabi sebut fil Baqarati wa Ali Imran wa Taha. Dalam surah Baqarah, Ali Imran dan juga Taha. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, hasankan oleh Al-Albani. Mana dalam surah Baqarah tu Nabi beritahu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kat situ ada nama Allah yang paling agung. Okey. Yang kedua surah Ali Imran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey, dah dua dah. Dan yang ketiga dalam surah Taha wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Okey. Tapi mana satu agak-agak yang banyak dengar tadi? Okey. Jadi berdasarkan hadis ni, jadi ulama bincang lah. Tapi dia bukan satu je, dia ada 3 hadis. Dalam satu hadis yang lain, Anas bersama dengan Nabi, dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, wa rajulun yusalli thumma da'a. Seorang lelaki ni dia tengah bersalat, kemudian dia berdoa. Dia baca Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad da'a Allah bismihil azim. Sesungguhnya lelaki tadi itu telah berdoa dengan nama Allah yang agung. Okey. Jadi daripada hadis ni juga ulama cari mana perkataan yang dia baca itu nama Allah yang agung. Okey. Dan hadis yang ketiga daripada Buraidah bin Al-Husayb bahawa
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar seorang lelaki membaca Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu Nabi sebut kepada lelaki itu, laqad sa'altallaha bil ismil ladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Sesungguhnya engkau telah meminta kepada Allah dengan namanya yang apabila diminta pasti dia bagi, dan apabila diseru pasti dijawab. Okey, daripada 3 hadis ni ulama berbincang. Dalam 3 ini sebut pasal nama Allah yang agung. Jadi ulama cuba simpulkan yang mana satu. Jadi terbahagilah beberapa qaul. Yang pertama, qaul yang mengingkari, bagi mereka tidak ada nama Allah yang paling agung, tak ada. Maksud Nabi itu semua sekali agung. Itu yang di kalangan ulama ada yang berpendapat macam tu. Dan di kalangan yang kedua ini, jadi bagi mereka kalau Nabi maksudkan A'zam tu, maksud dia tu paling agung. Maknanya bila dia paling agung, ada yang rendah daripada dia. Jadi ada ulama yang tak setuju macam tu. Tak mungkin ada satu nama yang lebih baik daripada nama-nama Allah yang lain. Jadi mereka tak setuju. Jadi Nabi, bagi mereka kalau ada pun nama Ismullahil Azam, bukan maksud dia paling azam, tetapi dapat pahala yang lebih lah baca yang tu. Okey, di kalangan qaul yang kedua pula mengatakan Allah sembunyikan. Dalam hadis tu Nabi pun tak beritahu yang tu inilah dia nama yang paling agung ni, tak, Nabi tak beritahu. Jadi di kalangan ulama ada yang kata Allah sembunyikan nama dia yang paling agung. Dan pendapat yang ketiga yang saya cenderung dengan dia kata memang ada nama Allah yang paling agung. Memang ada. Yang ni pendapat yang saya rasa yang paling dekat dengan tepat lah. Aqrabu ila shawab, yang paling dekat dengan betul. Jadi pendapat yang ketiga ni dia kata memang ada, tapi kita kena carilah, kan? Kita kena cari macam mana kita cari Lailatul Qadar, kan? Tak ada nak bori, kan? Jadi ada kat situ. Jadi kita lah kena mana satu ni, kita kena tengok sikit, kan? Perhatikan sikit. Okey, jadi di kalangan ulama ada yang meletakkan 14 sampai 14. Salah satu daripada 4 boleh ni. Okey. Dalam 14 ni ada perkataan huwa. Huwa. Tapi 14 huwa. Kan dalam apa ni, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Yang tu yang jadi isu baru ni, zikir kan. Tuan-tuan kalau duk follow isu-isu ni, dia akan tahulah boleh tak zikir kan? Jadi mereka hujah lah. Antara hujah mereka kata boleh zikir tu. Huwa tu maksud dia kan? Dia. Hujah dia antara ni, maksudnya dia adalah termasuk di dalam Ismullahil A'zam. Cuma saya nak bagi tahu, huwa kalau ikut pendapat yang tepat, yang paling dekat dengan kebenaran, huwa bukan Ismullahil A'zam. Dalam semua tadi tu yang saya baca itu, yang semua sekali ada, yang pertama adalah Allah. Kan kita baca bismillah ni tadi, Allah. Nak beritahu yang tu lah, Allah adalah nama Allah yang paling agung. Itu pendapat yang paling kuat lah dalam banyak-banyak tu, Allah. Yang kedua dia letak okay, kenapa dia kata Allah sahabat-sahabat? Sebab ada sebanyak 2360 kali disebut di dalam Al-Quran. Okey, yang tu antara hujah dia. Sorry bukan. Salah ni. Bukan 2360 ni, 2697. Saya punya nota ni pernah bertergabung ni, 2697 kan. Maksudnya paling banyak disebut dalam Al-Quran adalah Allah. Selain daripada semua ayat tadi itu ada Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ada Allah, kan? Okay. Dan yang kedua, ulama kata yang seterusnya adalah Ar-Rahman. Walaupun tak ada dalam yang tadi tu, tapi Ar-Rahman kenapa? Kerana di dalam Al-Quran ada lebih kurang 57 kali sebut Ar-Rahman. Dan nombor 3, kemungkinan dia adalah Ismullahil Azam adalah Al-Hayyul Qayyum. Okay, jadi yang ni
Antaranya berpendapat Al-Hayyul Qayyum adalah Al-Imam Nawawi. Okey, boleh. Okey, jadi kesimpulan dia nak bagi tahu tadi, Allah, tuan-tuan, bismillah yang kita belajar ni, kita baru masuk bismillah kan. Allah itu adalah nama Allah yang paling agung lah kalau ikut pendapat kebanyakan ulama. Jadi kalau kita doa kepada Allah, masukkan nama Allah yang paling agung tu mesti. Tapi kebanyakan doa kita pun memang ada Allah kan. Allahumma barik lana ke apa ke, Allahumma, Allah tu mesti ada. Cuma kalau kita dah minta kepada Allah dengan nama Allah yang agung, kenapa doa kita tak mustajab kadang-kadang? Adalah beberapa perkara yang kita terlepas. Antaranya mungkin kita tak jujur sangat, kita tak faham, kita tak ambil perhatian kan. Dan Allah, Nabi SAW sebut apa? Inna Allah la yaqbilu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tak akan terima doa daripada jantung yang ghafil, yang alpa kan. Sambil-sambil doa kan, doa tu tepi ni ya. yang tu tak Allah tak akan terima doa tu. La yaqbilu du'a, Allah tak akan terima. Ghafil, lahin, lalai kan. Lalai maksudnya doa ya Allah tak bersungguh-sungguh kan. Okey, habis pasal bismillah, kita masuk dalam perkataan yang seterusnya, Ar-Rahman. Bismillah Ar-Rahman. Okay, kita baca sikit. Ar-Rahman yang Maha Pengasih adalah pemilik rahmat yang luas, kerana kata dengan timbangan fa'lan dalam bahasa Arab menunjukkan makna luas lagi penuh, sebagaimana dikatakan rajulun ghadban, yang mana berarti laki-laki itu penuh ataupun dipenuhi oleh amarah. Okey. Jadi maksud dia kat sini adalah Ar-Rahman itu, yang pertama maksud dia Rahman ni sayang tuan-tuan. Rahman ni bila kita sebut Rahim, dia datang daripada perkataan Rahimah. Ibu mengandung kat mana? Rahim. Itulah perkataan dia, Rahim. Jadi seorang ibu kalau dia mengandung anak dia, adakah dia saja jom kita lompet longkang ni, longkang tu jauh sikit kan, lompet, ada tak? Tak, dia takkan buat macam tu sebab dia sayang dengan apa yang ada di dalam rahim dia. Jadi seorang ibu sayang kepada anaknya. Allah Subhanahu Wa Taala disebut nama dia Rahman. Yang pertama, Rahman dalam bahasa Arab ini dia membawa maksud sangat. Sangat dia panggil sighah mubalaghah. Sangat-sangat. Sangat-sangat. Jadi kalau ibu sayang anak dia, Allah Taala lagi sayang. Macam tu. Terhadap anak tu Allah Taala lagi sayang. Rahman. Cuma Rahman ini selain daripada maksud dia sangat, dia juga boleh membawa makna segera, cepat. Contoh macam tadi lah ghadban. Ghadban dalam bahasa Arab, ghadban maksud dia marah. Ana ghadban, saya tengah marah. Jadi marah tu cepat. Jadi dia boleh membawa maksud sayang dan cepat. Kita perlukan sayang sekarang ni, Allah cepat sayang. Itu Rahman. Dan yang ketiga, Rahman juga, yang ni bukan daripada kitabnya, ni daripada saya. Tuan-tuan, tak ada dalam kitab pun. Rahman juga boleh membawa makna dia bersifat sementara. Contoh tadi ghadban, ana ghadban, saya marah. Adakah saya akan marah selama-lamanya? Tak, hari tu ialah potang tu ialah dia marah. Jadi wazan fa'lan dalam Rahman juga boleh bermaksud sementara. Okey, itu maksud Rahman. Ar-Rahim maksud dia Bismillahirrahmanirrahim. Apa beza dia? Perkataan yang sama, Rahimah juga perkataan dia, Rahimah. Tapi Rahim ni sama, maksud dia yang pertama sangat-sangat. Itu juga ismu sifah dalam bahasa Arab, maksud dia sangat-sangat. Yang kedua dia maksud dia tak mesti cepat. Dia tak mesti sekarang. Dia boleh jadi nanti. Rahim boleh dia maksud nanti. Dan yang ketiga, dia bersifat kekal. Itu maksud Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di antara qaul Ibn Abbas, apabila orang tanya Ibn Abbas, apa maksud Ar-Rahman, Ar-Rahim? Kan perkataan tu dalam bahasa Arab sama, Rahimah, perkataan tu sama. Kata Ibn Abbas, dapat disandarkan kepada Ibn Abbas, dia kata Ar-Rahman maknanya Allah sayang di dunia, semua di dunia. Dan Ar-Rahim itu Allah sayang orang-orang Islam sahaja di sana, di akhirat sana.
Ar-Rahman di semua di dunia ni, Islam ke tak Islam ke, itu sifat Allah Ta'ala, dia sayang semua. Jadi kita tak heran dia boleh faham, sebab dalam bahasa Arab maksud dia macam tu. Tadi saya kata apa? Ar-Rahman sangat-sangat, lepas tu cepat, dan juga sementara. Boleh faham macam tu. Jadi Ibn Abbas kata kat dunia, Ar-Rahman untuk dunia, Ar-Rahim untuk orang-orang mukmin sahaja di akhirat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey, itulah. Yang tu bukan ada dalam kitab lah, itu daripada saya lah. Alright, jadi kita nak terus tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, kita masuk Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Okay, jadi tuan-tuan, bila kita tengok ni, fokus pada matan tu. Matan tu yang kita nak syarah tu. Kita kadang-kadang kalau kita baca syarah ni, kita dah baca ke bawah ni, kita kat mana ni kan. Jadi kita kena fokus balik matan atas tu. Apa yang kita nak cerita ni? Yang kita nak cerita sekarang adalah Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Yang ni adalah tulisan ataupun matan daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dia syarahkan juga apa maksud dia. Jadi sebelum kita pergi syarah, kita tengok dulu maksud dia. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkan di atas seluruh agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Okey. Jadi alhamdu, kita pergi kepada perkataan yang pertama dulu, alhamdu. Apa maksud alhamdu? Tuan-tuan, ada dua maksud. Bila sebut alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, alhamdu ada dua maksud. Yang pertama sekali puji, yang kedua syukur, terima kasih. As-sana wa syukur ataupun alhamdu, as-sana wa syukur, puji dan juga terima kasih. Adakah semua benda kita puji dan terima kasih? Tak. Ada benda yang kita puji sahaja, ada benda yang kita terima kasih sahaja. Contoh, ada kawan kita beli kereta baru kan, adakah kita puji dan terima kasih kat dia? Cantik kereta, terima kasihlah kereta, tak kan? Kita hanya puji, cantik kereta kau, kita puji. Ada benda kita terima kasih saja. Kita tumpang kawan kita datang ke surau ni, terima kasih lah kan. Tak adalah kita puji beliau lah kan, kau lah sahabat dunia. Tak ada kan. Kadang-kadang kita terima kasih dan puji. Tapi Allah Ta'ala, dia berhak untuk alhamdu kan? Puji, kita puji dia dan juga kita terima kasih sama dia. Alhamdu, itu maksud alhamdu. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu, yang alhamdu, puji dan terima kasih lillah, untuk Allah, allazi, yang arsala rasulahu, telah mengutuskan telah mengutuskan rasulnya. Okey, rasul ni maksud dia seorang. Kalau ramai, rusul. Amanar rasul, tilkar rusul. Rusul tu ramai. Okey, jadi kita nak tengok kenapa dia kata segala puji dan terima kasih ataupun syukur bagi Allah yang telah mengutuskan rasul. Kenapa ayat tu macam tu? Alhamdulillahillazi arsala rasulahu. Kerana kalau kita tengok balik dalam kitab ni, dan nikmat Allah paling besar yang dilimpahkannya kepada manusia adalah mengutus para rasul yang dengannya dia memberikan petunjuk kepada manusia. Oleh kerana itu, penulis Syekhul Islam berkata, segala puji bagi Allah yang telah mengutuskan rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Jadi kalau kita compare balik dalam banyak-banyak nikmat Allah Ta'ala ni bagi kepada kita, petunjuk adalah nikmat yang paling besar sekali. Kalau tak kerana petunjuk ni, hidup kita mungkin gembira. Berapa panjang hidup kita? 70 tahun. 70 tahun je. Gembira kita tu 70 tahun je. Mati, masuk neraka. Tapi disebabkan petunjuk, kita gembira 70 tahun hidup, lepas tu mati kekal di dalam syurga kerana petunjuk. Jadi nikmat yang paling besar yang kita dapat sebenarnya bukanlah nasi kita ataupun harta kita, tempat tinggal kita, kereta kita, tak. Adalah petunjuk yang Allah Ta'ala bagi kepada kita melalui Rasul. Kalau tak utus Rasul, tentulah kita dalam keadaan yang celakalah kita. 70 tahun ni lah kita happy, tua mati kekal di dalam neraka. Okey.
Okey, jadi rasul itu siapa? Yang dimaksud rasul di sini adalah rasul secara umum, kerana seluruh rasul diutus membawa petunjuk dan agama yang benar. Akan tetapi rasul yang dengannya Allah menyempurnakan risalahnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksudkan rasul ni yang mana satu? Yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam adalah Nabi Muhammad lah. Maksudnya yang last tu lah. Yang last tu. Semua pun okey, tapi yang kita pakai syariatnya adalah yang last ni. Yang kita tak pakai syariat yang nabi-nabi ataupun rasul-rasul yang sebelum itu. Okey, perkataan seterusnya adalah arsala rasulahu bil huda. Bil huda. Arsala rasul yang telah mengutuskan rasulnya bil huda. Okey, yang pertama sekali ba dekat situ, bi tu. Kalau perkataan bismillah tadi, apa maksud ba dekat situ? Dengan. Maksudnya dengan nama Allah. Tapi bila arsala rasulahu bil huda, bi tu bukan maksud dia dengan. Maksud dia adalah bersama. Musahabah dalam bahasa Arab dia panggil. Ba dalam bahasa Arab ada 20 makna lebih. Lebih 20 makna. Ba tu kadang-kadang kan. Kalau kita sumpah wallahi wa billahi, bi tu bi tu. Bi tu bukan dengan lah. Demi. Jadi ada berapa? Dah 3 maksud lah. Ada dengan, ada bersama, ada demi. Dah 3 lah. Okey, jadi kat sini bil huda, bersama dengan petunjuk. Ada juga yang kata arsala rasulahu bi itu maksudnya ta'diyah. Ta'diyah ni maknanya dia tak ada makna. Dia tak ada makna. Tak payah explain lah. Boleh faham tak ya? Kalau tak mengajar Arab tak tahu ta'diyah ni. Ta'diyah ni dia macam selepas itu akan jadi maf'ul. Tak payah tu. Boleh. Wadillah. Poning lah kan. Kan ni belajar bahasa Arab ke, belajar apa. Tapi memang kalau ikut kitab yang tuan-tuan minta saya ajar ni, saya tengok Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, dia memang peminat bahasa. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin ni dia memang antara jago bahasa lah. Tengok cara dia syarah tu, maknanya dia ni minat sungguh bahasa tu. Jadi setiap perkataan tu, ini maksud dia sebenarnya. Dia minat sungguh lah. Ada ulama yang tak sangat, tapi dia minat sangat. Jadi bila kita baca kitab dia, memang kita baca lah dengan bahasa-bahasa dia sekali. Okey, arsala rasulahu bil huda. Okey, huda tadi kita dah ceritakan, petunjuk wa dinil haq, dan agama yang benar. Wa dinil haq, yang telah mengutuskan rasul bersama petunjuk dan agama yang benar. Okey, apa perkataan agama dia? Din. Din. Okey, jadi apa yang dimaksudkan dengan agama yang benar? Dia kata iaitu amal saleh. Kerana din, iaitu agama, itu adalah amal perbuatan. Bila kita kata kita beragama, maknanya kita ada amalan kita. Okey. Dan juga ia boleh membawa maksud atau balasan terhadap perbuatan kita. Dia bagi dalil. Maksudnya din, bila kita dengar perkataan din kita rasa agama. Din dalam Al-Quran juga boleh membawa maksud amalan. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama, yang kita kata agama itu tadi, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Difahami sesungguhnya amalan agama, amalan agama yang di sisi Allah adalah Islam. Alright. Dan din juga boleh membawa maksud hari pembalasan. Kan maliki yaumiddin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Jadi wa dinil haq boleh membawa maksud agama, dan apa itu agama? Amalan kita dan balasan terhadap perbuatan kita. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Kita sambung sikit, kita mungkin habiskan liyuzhirahu ni lah. Ponik nampak tuan-tuan. Okay, liyuzhirahu, supaya dia memenangkan ianya di atas agama seluruhnya. Dia utuskan rasul dan agama yang benar untuk dia menangkan ianya, iaitu agama, di atas agama yang seluruhnya, terhadap agama-agama lain. Apa kat sini nak cerita ni? Soal okey, tak ada lah kot.
Kita masuklah dengan matan yang seterusnya tuan-tuan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahawa tidak ada ilah kecuali Allah, wahdahu, esanya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, iqraran bihi, pengakuan terhadapnya, wa tauhidan, dan juga secara tauhid ataupun pernyataan tauhid. Okay, asyhadu, disyarahkan pula asyhadu ni. Asyhadu, aku bersaksi, bermakna aku menetapkan, mengikrarkan dengan hati dan mengucapkan dengan lisan. Kerana kesaksian adalah perkataan dan pemberitahuan tentang apa yang ada di hati. Okay, jadi asyhadu maksudnya bila kita sebut ya asyhadu an la ilaha illallah, macam Zakir Naik tu kan tuan-tuan kan. Okay, now follow me, and dia suruh ikut. Jadi asyhadu dia adalah pengakuan dalam hati dan kita ikrarkan melalui lisan. Itu asyhadu. Itu means asyhadu, aku bersaksi. Okey, lagi apa lagi? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Berdasarkan hal ini maka khabar la tak terlihat dan lafaz Allah adalah penggantinya, badal. Ini pun bahasa Arab juga. Memang betul-betul dia minat bahasa Arab ni tuan-tuan. Tak apa, kita laju je lah. Kita masuk dengan dah cerah tadi kan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahawa Muhammad hambanya dan rasulnya. Kita ambil kat sini lah. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad hambanya dan rasulnya. Kat mana kita nak tengok ni? Perkataannya yang kita nak tengok adalah hambanya kat sini lah. Hambanya. Jadi Nabi SAW adalah hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kadang-kadang bila kita angkat Nabi tu, kita tak rasa macam Nabi ni pun hamba Allah. Setengah-setengah kumpulan lah. Maknanya dia angkat tu macam Nabi ni macam penolong lah kan. Macam tu lah dia angkat, macam sampai tinggi sangat kan? Jadi Nabi pun tak suka benda tu. Lalu Nabi sebut kepada Aisyah, kenapa solat ni sampai bengkak-bengkak kaki? Nabi jawab apa? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah boleh aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Syakura. Dan hamba tuan-tuan adalah sesuatu title yang sangat mulia, sangat mulia di sisi Allah. Hamba ni dalam dunia ni tuan-tuan, dia paling bawah sekali. Tak ada pekerjaan yang paling bawah daripada hamba, tak ada. Kalau dia tukang sapu ke, dia tukang, hamba lagi paling bawah. Di kalangan manusia dia hina. Tetapi kalau dia adalah hamba Allah, yakni dia beribadat, dia berkhidmat untuk Allah Azza wa Jalla, dia berada pada makam yang tinggi di sisi Allah. Jadi jangan kita rasa, kalau kita kata setengah orang dia tak suka, dia tak suka nak panggil Nabi ni hamba Allah, dia tak suka. Dia nak bubuh title tinggi-tinggi. Selawat pun mesti ada Sayyidina kan tuan-tuan. Sayyidina, mesti ada Sayyidina ni. Jadi dulu jadi polemik dah di Malaysia, jadi isu lah. Maknanya bila kita tahiyat tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi ajar macam tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi setengah ni tak boleh. Kita kena Nabi ni tuan, kita kena panggil wa asyhadu anna Sayyidana Muhammadar Rasulullah. Jadi dia nak angkat Nabi, tapi dia bertentangan dengan apa yang Nabi ajar. Yang tu kita kena jaga-jaga diri kita tuan-tuan. Saya ingat sampai sini dulu tuan-tuan. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Tak ada? Tak ada. Okay. Jadi kita tutup dulu kita punya kuliah ni tuan-tuan. Nas'alullah ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Azan Abi Bakri.